pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Tini Maizura Mokhtar, pensyarah kami, dan kami adalah pelajar daripada UUM Cawangan. Tugasan kami adalah berkaitan dengan penyebaran berita palsu berkaitan dengan penyakit COVID yang melanda di Malaysia pada masa kini, dikenali sebagai novel coronavirus, dikenali ataupun dikenali sebagai COVID-19. Pertama kali dilakukan di Wuhan, China, pada akhir Disember 2019 lah. Dan pada penyebaran COVID ini, penyakit ini dikategorikan sebagai epidemik kerana ia berlaku secara eksklusif di Wuhan. Maksudnya dia berlaku di dalam kawasan Wuhan saja. Pada peringkat awalnya tengok dia adalah pembelian panik. Apa itu pembelian panik? Pembelian panik adalah masyarakat bersesak-sesak menyebu ke kedai-kedai dan pasaraya, membeli secara beramai, membeli barangan dapur, takut kehabisan stok bekalan makanan pengguna. Ini menyebabkan beberapa barangan mengalami kehabisan bekalan, serta merta dapat dilihat oleh masyarakat apabila berlaku kehabisan bekalan roti dan sebagainya. Dan isu ini telah berjaya diredakan oleh Menteri Kanan Keselamatan Malaysia, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, melalui kenyataan media setiap hari. Kalau kita lihat jam 12 pagi kepada sahabat saya, iaitu Encik Dinesh, untuk menerangkannya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan sekalian. Hal ini mencetuskan kebimbangan dan kegusaran, juga hilang waras, dan ia juga memberi ancaman kepada negara. Masyarakat mula menjadi mudah sensitif dan tidak boleh mengawal emosi mereka apabila berhadapan dengan berita-berita yang boleh membuatkan mereka hilang kewarasan ketika untuk merasakan berita itu benar atau tidak. Saya nak beri satu contoh. Seorang YB, ahli Parlimen Kuantan dari Parti Keadilan Rakyat PKR, YB Fuzia binti Saleh, berhadapan pertuduhan di mahkamah berhubungan kiriman yang dibuatnya menerusi Facebook. Kiriman itu mendakwa berlaku keadaan di luar kawasan di kompleks. Hal ini menimbulkan situasi panik di kalangan masyarakat di selatan air dan rakyat yang bekerja di negara jiran, contoh Singapura. Hakikatnya rakaman video berkenaan adalah suasana ketika latihan kebakaran di BSI pada 18 Disember 2019. Kes turut disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Seterusnya saya, Suhaidan bin Haji Noh, dari Beliau yang sama akan meneruskan pembentangan pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Tini. Saya cuba untuk membentangkan pada hari ini sebaik mungkin. Seterusnya yang ketiga, iaitu Undang-Undang Komunikasi. Pakar teori undang-undang yang menekankan kepada konsep keadilan dan ketidakadilan dalam undang-undang, John Austin 1859, dalam Suhaimi Muda dan Ahmad Syamsul 2004, mendefinisikan undang-undang sebagai satu peraturan mengenai tingkah laku manusia yang dikenakan dan dikuatkuasakan terhadap setiap ahli masyarakat di dalam sesebuah wilayah, negeri ataupun negara. Itu undang-undang. Teori positif pula melihat undang-undang sebagai satu arahan daripada pihak atasan atau kerajaan yang berkuat kuasa melalui hukuman. 3.1 Akta Anti Berita Tidak Benar. Akta Anti Berita Tidak Benar 2018. Akta 803, denda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 10 tahun. Itu dia punya denda dan hukuman. Selain itu, jika kesalahan itu dibuat secara berterusan, denda tidak melebihi RM3,000 Malaysia boleh dikenakan bagi tiap-tiap hari kesalahan itu dilakukan selepas sabitan. Berat hukuman ini. Bertujuan untuk memperkatakan tentang berita tidak benar dan perkara berkaitan. Mengikut huraian kepada RUU ini, perkembangan pesat teknologi telah menjadi kebimbangan, doktor, kebimbangan global dan semakin serius
sehingga menyentuh orang awam sehingga memerlukan kawal sedia yang lebih tegas. Ini dugaan ataupun hasil daripada globalisasi. Berita tidak benar telah ditafsirkan sebagai apa-apa berita, maklumat, data dan laporan yang sebahagiannya atau keseluruhannya adalah palsu, sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman audio macam tengah kami buat ni, dalam apa-apa bentuk lain yang memboleh menggambarkan perkara, perkataan ataupun idea. Seterusnya 3.2 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kita ada akta ni. Sebelum 1 April 1999, industri telekomunikasi dan rangka kerja kawal sedia telekomunikasi dikawal oleh Akta Telekomunikasi 1950, Akta 20 dan Akta Penyiaran 1988. Ini lama punya, iaitu 338 dan telah dimansuhkan sebab data bersesuaian dengan peredaran zaman. Model kawal sedia baru bagi industri komunikasi dan multimedia di Malaysia iaitu AKM 98 yang menetapkan rangka kerajaan baru bagi mengawal sedia industri ini yang menjurus kepada Convergent dan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1999-1998 yang mewujudkan sebuah badan kawal sedia baru iaitu MCMC. Dah dengar kan MCMC? Ruang lingkup Akta AKM 98 ini merangkumi komunikasi melalui media elektronik tetapi tidak meliputi media cetak. Akta ini tidak menyentuh pemakaian undang-undang yang sedia ada mengenai keselamatan negara, kandungan yang salah di sisi undang-undang, fitnah dan hak cipta. Seterusnya 3.2 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Hukuman bagi penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian dan lain melalui Seksyen 233-1 iaitu pertama, seseorang yang dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi secara sedar, macam kali buat ni sedar, memulakan penghantaran apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi yang lain yang lucah, viral untuk mudahan, sumbang, palsu, mengancam atau jelek, iaitu menghina, sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu orang lain, atau seseorang yang secara sedar memulakan satu komunikasi dengan menggunakan mana-mana perkhidmatan aplikasi sama ada secara berterusan, berulang kali atau selainnya dan dalam masa itu komunikasi mungkin atau tidak mungkin berlaku dengan atau mana-mana mendedahkan identitinya dan dengan niat untuk menyakitkan hati, menganiaya, mengugut atau mengganggu mana-mana orang di mana-mana nombor atau alamat elektronik melakukan suatu kesalahan. Seterusnya 3.3 Seksyen 505 Kanun Keseksaan Akta 574. Kenyataan yang mendatangkan khianat awam. Doktor, untuk makluman doktor, barang siapa membuat penerbitan, menerbitkan atau mengedarkan apa-apa kenyataan, khabar angin atau berita-berita dengan niat hendak menyebabkan atau mungkin menyebabkan ketakutan atau kegentaran kepada awam atau kepada mana-mana golongan awam supaya oleh yang demikian itu seseorang mungkin terdorong melakukan sesuatu kesalahan terhadap negara atau terhadap ketenteraman awam, atau dengan niat hendak mengapikan atau yang mungkin mengapikan mana-mana golongan atau kaum melakukan suatu kesalahan terhadap mana-mana golongan atau kaum yang lain, hendaklah dihukum dengan penjara yang boleh sampai 2 tahun atau dengan denda. Atau dengan itu persembahan saya pada hari ini. Seterusnya saya akan meneruskan persembahan ini kepada Saudara Rafi untuk meneruskan persembahan kumpulan. Pandangan. Terima kasih doktor. Dalam menangani masalah. Yang pertama adalah kawalan kendiri. Usaha menangani berita palsu ini tidak hanya terletak pada kerajaan semata-mata, tapi kita sebagai pengguna harus wajar memainkan peranan penting, di mana kita jangan mudah terpedaya dengan email-email atau mesej maklumat yang kita terima bulat-bulat, dan kita sentiasa periksa kesahihan email yang kita terima, siasat latar belakang pengirim tersebut, dan kita kena ingat bukan semua berita yang kita dapat dari internet adalah benar belaka. Jika kita tak pasti, kita jangan kongsi. Langkah kedua adalah kita mendapatkan laporan daripada media konvensional yang sahih. Bila kita sebut media konvensional yang sahih, fikiran kita akan terfikir tentang saluran televisyen, contohnya seperti RTM, Media Prima, TV1, TV2, TV3, TV9 dan sebagainya, serta laman sesawang seperti yang sebenarnya .my dan portal KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang ketiga adalah melalui panduan syariat. Bagi umat Islam, kita sering terlupa bahawa Allah SWT berpesan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim,
Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidiklah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Sadaqallahul Azim, surah Al-Hujurat ayat 6. Dan yang berikutnya adalah merujuk sumber rasmi. Rakyat Malaysia umumnya juga boleh membuat rujukan di portal-portal rasmi kerajaan, terutamanya di portal Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai isu COVID-19 pada bila-bila masa dan di mana-mana. Sekian, saya serahkan pembentangan berikutnya kepada sahabat saya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada adik kumpulan saya, Encik Rafi. Saya nak sambung pembentangan pada hari ini. Terus kepada perkara yang keempat, pembentangan kami adalah cadangan ataupun pandangan menangani permasalahan berita palsu tentang COVID-19. Yang pertama adalah rujukan sumber rasmi. Sebenarnya masyarakat umum boleh membuat rujukan rasmi yang disediakan oleh kerajaan, terutama oleh Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan COVID-19 pada bila masa sahaja. Segala sumber makluman yang dipaparkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia tentang COVID-19 adalah melalui portal kerajaan ini adalah sahih dan tiada berita palsu dan tidak boleh digodam oleh mana-mana pihak. Yang kedua adalah kewajaran akta berita tidak benar. Kebebasan bersuara ini ada batasnya sebenarnya, dan akta ini adalah merupakan mekanisme untuk membataskan kebebasan bersuara. Berita palsu terutamanya tentang COVID-19 ini di media sosial sangat tidak terkawal dan membimbangkan kerana memberi kesan kepada keharmonian serta kestabilan negara. Kewajaran akta berita tidak benar ini sebenarnya walaupun tidak diterima, dimasukkan, tetapi boleh dipinda dan diperketatkan agar ianya benar-benar melindungi rakyat Malaysia amnya. Yang seterusnya adalah siasatan dan pendakwaan. Undang-undang yang disediakan oleh pihak kerajaan ataupun pihak mana sekalipun perlulah diikuti. Tindakan undang-undang lazimnya merupakan tindakan yang terakhir oleh pihak kerajaan dalam menangani sesuatu permasalahan, termasuklah tentang berita tidak benar berhubung dengan COVID-19. Penyebar berita palsu boleh diambil tindakan oleh Seksyen 505 Kanun Kesusiaan seperti mana yang telah dinyatakan oleh rakan saya tadi, dan juga melalui SKMM. Kesimpulan tentang pembentangan yang kami buat ini berhubung dengan berita tidak benar tentang COVID-19. Sebenarnya kebebasan bersuara ini dan kebebasan bertulis yang diberikan oleh Perlembagaan Malaysia wajar digunakan dengan sebaik yang mungkin. Kebebasan bersuara ini dan menulis seharusnya digunakan dengan tanggungjawab agar perpaduan, kesejahteraan dan keharmonian masyarakat negara ini yang sudah lama wujud tidak dihancurkan oleh atas kepuasaan ataupun kepentingan peribadi pihak-pihak tertentu. Sekian, itulah pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.